Hai, what's up guys? Apa khabar semua? Aku harap korang sihat. Welcome back to my channel. Selamat datang kepada channel aku. Siapa yang belum kenal aku lagi, aku Akif. Dan aku adalah fotografer, videographer dan designer. And kalau korang tak kenal lagi aku, korang boleh follow IG aku, Akif Udin Depino. And IG kerja aku, Depino Production. Dekat FB dengan Twitter aku. Korang boleh follow untuk kenal aku dengan lebih dalam. Okay guys, hari ini adalah video untuk kisah seram. Jadi aku tak nak lengahkan masa dan aku tak nak lengahkan video ni. Jom kita mulakan. Kisah ini diceritakan oleh Fatin dengan Amira, yang mana kisah ni pernah berlaku kepada diorang. Dia dua orang ni adik-beradik. Fatin akak dia dan Amira adik dia. Dua-dua masih kecil pada masa tu. Jadi pada satu hari diorang ni pergi main. Rumah diorang ni dia macam agak pedalaman lah. Macam kalau kita dekat ni lah, pedalaman kampung sikit lah. So kalau korang boleh bayangkan, rumah dia ni depan tu adalah macam kawasan tempat ada pokok-pokok getah apa semua. So adalah ruang depan rumah. So belakang rumah pun sama, ada pokok-pokok getah. And then di belakang rumah tu juga ada satu bukit. Bukit tu tak adalah tinggi sangat, tapi agaklah berbukit. Jadi Amira ni berceritalah sebab Fatin masa tu akak dia ni agak tidak ingatlah apa yang berlaku. Amira ni kongsikan cerita dia. Satu hari tu Amira pergi main dengan akak dia dekat depan rumah lah. So dia orang bermain ni adalah jiran satu dua orang. Dan masa main-main tu petang lah, agak petang dalam pukul 5, 6 something. Dan masa tu agak mendung, kawasan tu agak mendung apa semua, dalam kawasan hutan kan. So jadi Mira ni main-main, dia orang pun main menyorok. Kalau kita dulu memang suka kan. So masa tu Fatin yang menyorok, Mira yang mencari. Jadi ada kawan-kawan lain tu menyorok. So Mira pun sendiri pun pergilah cari. Sudah dia kira 9, 8 bla bla bla. Okay, dia pun cari. Mira pun cari akak dia lah. So dia cari, jumpa kawan dia seorang. Ini seorang. Lepas tu sampailah giliran akak dia. So dia cari akak dia, pelik lah, tak jumpa. Panggil nama tak keluar. Akak dia tak keluar. Macam Mira ni pun macam syak lah, ingatkan akak dia ni pergi menyorok dalam rumah. So dia pun pergilah naik ke rumah, cari atas rumah apa semua. Sebab rumah dia orang dekat kan. So cari atas rumah tak ada. Lepas tu dah lama dah Mira cari ni, dia pun bagi tahulah kat mak dia. Dan dia tak jumpa cari akak dia si Fatin ni. Dia jauh bagi tahu dah maghrib dah masa tu. So mak dia dah cari apa semua, ayah dia cari. Cara tiba-tiba Fatin ni, akak dia ni keluar balik dengan sendiri melalui tepi rumah belakang. So mak dia terkejut lah, tanya pergi mana, dah maghrib kan. Masa tu dah maghrib lah. Lepas tu si Mira ni bagi tahu dia orang pun mandi apa siap apa semua, solat maghrib. Selepas solat maghrib, Mira ni perasan yang Fatin ni tak nak mengaji. Selepas maghrib biasanya si Mira cakap dia orang akan mengaji. Si Fatin ni tak nak mengaji. So dia masuk bilik, dia orang pun nak tidur. Waktu dia nak tidur tu, si Mira cerita dia dah rasa pelik dah dekat akak dia ni. Macam kenapa lah senyap dia kan, tak bercakap apa. Bila mak dia panggil apa suruh mengaji apa senyap, diam, tak nak mengaji apa semua. So dia kan tak sihat ke apa semua. So dia orang pun nak tidur. Tiba-tiba pada dalam jam pukul 1 pagi ke pukul 2 lebih lah, Mira cerita
Dia bagi tahu dia tak pasti juga, tapi dia setelah dia orang tidur. So dia orang tidur, si Fatin ni tersedar. Lepas Mira tanya nak pergi mana, dia cakap nak pergi tandas. Jadi Mira ni nak teman lah akak dia. So Mira ni dalam darjah 5, 6 macam tu. Akak dia darjah 6, dia darjah 5. So dia ingat lah akak dia tu nak pergi tandas. So si Mira ni cakap nak teman ke tak. Si Fatin, akak dia ni cakap tak payah, tak perlu teman dia. So tak payahlah. Jadi Mira tak pergi teman akak dia Fatin. So tandas dia orang ni, masa dulu tandas dia orang dekat luar. Jadi si Fatin ni pergi ke tandas lama, agak lama lah. So Mira, adik dia ni perasan macam kenapa akak dia tak balik-balik daripada tandas, pergi tandas tadi. Mira ni pun kejut. Mak dia bagi tahu akak pergi tandas tadi, kenapa tak balik lagi apa semua. So mak dia check apa semua, dah risau. Masa tu dah risau lah. Dalam pukul 2 pagi lebih tak balik-balik. So mak dia dengan ayah dia pergi cari, keluar rumah, cari, panggil, pergi toilet. Kat tandas dia orang kan luar pada rumah kan. Jadi dia orang pergi cari tak ada. Fatin ni tak ada, hilang. Dah risau. Jadi mak dia ni tunggu kat rumah, ayah dia pergi bagi tahu orang kampung. So orang kampung datanglah malam tu apa semua. Pagi tu lah cari tak jumpa. Lepas tu dia pun ikhtiar lah dengan cara lain. So pada esokan hari tu dia orang cari lagi, sambung pencarian. Pergi, lepas tu orang kampung ni macam pelik lah. Setelah siang hari tu tak ada, cari siang hari tak ada. Lepas tu mak dia pun dengan ayah dia pun ambil cara lain, dengan cara panggil seorang ustaz. So ustaz tu datanglah dalam petang tu, pada petang tu. Jadi ustaz tu baca doa, solat, ajak semua. Selepas tu nak jadikan cerita, si ustaz tu pergi ke belakang rumah. Belakang rumah tu ada bukit, dan ustaz tu azan, cuba azan. Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bam, macam suasana macam lain kan, tegang. Bila ustaz tu azan lagi, dia orang azan tu 4 penjuru. Mira pun cakap lah, Mira cakap macam ustaz tu azan 4 penjuru lah. Mak dia ceritakan azannya 4 penjuru. Jadi salah seorang ustaz ni jatuh sebabkan suasana tu macam tegang, tak boleh lawan apa semua. Seorang ustaz ni jatuh dan bangun balik, mula azan balik 4 penjuru juga. Azan. Malam tu terjumpa yang akak dia ni, si Fatin ni, ada di belakang pokok besar dekat atas bukit belakang rumah dia. Bila ustaz tu pergi cari, jumpa selepas azan 4 penjuru apa semua, lepas tu jumpalah akak dia. So cerita ni dah dikongsikan oleh Mira sendiri, yang mana memberi pengajaran kepada kita. Maghrib apa semua, janganlah cuba main nyorok-nyorok. So itu saja video perkongsian kisah yang ringkas ini daripada Mira, yang mana dia kongsikan pengalaman dia dengan akak dia yang pernah diganggu. So selepas daripada itu, akak dia ni dah okey, tak ada masalah apa semua. So guys, aku harap korang enjoy this video. Aku harap korang boleh enjoy lah dengan kisah yang simple dan ringkas ini. Menjadi pengajaran kepada kita semua bahawa janganlah kita main waktu maghrib. Sebab itulah orang tua, kalau ayah mak kita rasa akan marah kita bila maghrib naik rumah. Sebab itulah mungkin ada juga kebaikan dia. Okay guys, aku harap korang enjoy this video. Aku harap korang suka this video. Kalau yang suka, please tekan like, share this video. Yang belum subscribe, please subscribe this video. Kalau korang ada kisah korang, please komen dekat bawah.
And DM aku dekat IG, kongsikan kisah korang. Korang kita jumpa lagi the next kisah seram. Bye bye.